Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat jauh lagi. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 18. Tak ada seminggu hilang ni, dah ingat nama kitab. Muka surat 18 bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Huraian sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsi. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Arti ini terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Bukan makna dia lagi ni, bukan makna yang dikendaki, hanya terjemahan. Artinya, arti qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu hak domehu tu qiyamuhu ta'ala, berdiri Allah Ta'ala binafsihi, dengan sendiri. Itu terjemahan, bukan lagi makna yang dikendaki. Makna yang dikendaki di bawah tu lah. Tiada berkehendak Allah kepada zat, tiada berkehendak Allah kepada yang menjadi akan dia. Itu makna yang dikehendaki daripada qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi huraian sifat yang kelima daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil, secara detail, secara terperinci. 20 sifat tu wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil. Secara ijmal, secara kasar, wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara ijmal Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil pegangan secara ijmal tadi, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci dan bersifat kekurangan. Dalilnya ada makhluk ini. Itu secara ijmal. 20 secara tafsil. Ini huraian sifat yang kelima dari 20 sifat. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya ni terjemahan ni, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu terjemahan. Yang mana makna yang dikendaki daripada qiyamuhu ta'ala binafsih ni di antara sifat 20 yang terkadang tak boleh nak jawab apabila ditanya. Selain daripada sifat maknawiyah yang 7,
kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Tetapi kaunuhu qadiran, sampai kaunuhu mutakalliman, kalau kita tidak mengetahui secara tafsil 20 sifat, kaunuhu 7 sifat, sifat maknawiyah, ikut jalanan Imam Asy'ari 13 sifat sahaja, wujud sampai ke kalam. Kalau kita tidak mengetahui secara tafsil apakah yang dikehendaki dengan kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah yang berkuasa, itu terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Apa makna yang dikehendaki dengan kaunuhu qadiran ni? Hak wajib kita berpegang ni atas dalam tafsir. Dok pandai, lepas tu nak berpegang atas dalam tafsir 20. Macam mana? 13 lah. Jalanan Imam Asy'ari lah, jalanan yang rajih, jalanan yang kuat dalil, jalanan Imam Asy'ari 13 sifat. Tetapi kita jalanan masyhur 20 sifat. Sebut 13 sifat, jadi susah pula nak kena cerita balik. Sebab masyhur kitanya 20 sifat. Tapi 20 sifat ni mengetahui seberapa cara tafsir. Dan kita tak tahu apa makna yang dikehendaki daripada kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Kita ambil jalanan sifat 13. Qiyamuhu ta'ala binafsih ni dalam sifat 13. Ni tak boleh nak lari ni. Tak boleh nak lari. Jadi kalau di sini kita tak boleh nak jawab, dah cukup sifat 13. Jalanan Imam Asy'ari. Kita tengok apa makna yang dikehendaki. Kita tak boleh jawab je. Mana kalau buat soalan peperiksaan, sama ada secara bertulis tak boleh jawab, secara lisan lagi tak boleh jawab. Kamu tak ada sifat 13. Ada, kita tengok. Walaupun makna tak boleh nak jawab, tapi sebenarnya apa yang kita pegang betul dah dengan apa makna yang qiyamuhu ta'ala binafsih. Cuma kita nak jawab tu tak pandai. Jawab secara bertulis tak pandai mungkin. Jawab secara lisan lagi tak pandai mungkin. Kita hanya berdiri dengan sendiri. Itu terjemahan. Berdiri dengan sendiri. Mana Allah bangun tak payah orang tolong akal. Dia berdiri, bangun. Berdiri dengan sendiri. Lain pula jadinya. Apa yang dikehendaki dengan qiyamuhu binafsih, dia akan berada di bawah. Berdiri sendiri itu hanya dipanggil balik bahasa, terjemah barunya. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus dalam hatinya. Ni hak kaedah kita Al-Misbahul Munir. Hak kita sifat 20 ni hak hukum akal. Wajib pada akal, mustahil pada akal. Hak sifat 20 ni. Kita Al-Misbahul Munir pergi pada maksud lalu dah. Maksud dia apanya? Mengetahui serta mengaku putus dalam hati. Tu hukum syarak. Dia pergi pada maksud lalu dah. Jadi hukum akal sifat 20 wajib pada akal, mustahil pada akal, wasilah tangga. Tapi kita Al-Misbahul Munir pergi pada maksud tujuan lalu dah. Bukan hanya wajib pada akal, mustahil pada akal. Tak. Tapi wajib pada akal, mustahil pada akal ni wasilah tangga. Lepas tu apa yang kita naknya? Maksud dia. Ni. Wajib pada syarak. Ni. Bukan wajib pada akal. Wajib pada akal tu wasilah tangga. Ni maksud dia. Wajib pada syarak, undang-undang agama. Pula atas tiap-tiap mukallaf. Sebut kata tiap-tiap ni wajib aini. Dah tiap-tiap wajib aini lah. Tiap-tiap mukallaf, yakni orang yang akil, berakal serta balik sampai umur tu mukallaf. Wajib mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya, jazam dalam hatinya. Ni hak wajib pada syarak. Akan tentu sungguh berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Tentu sungguh ni dia panggil
hukum bagi sifat yang wajib. Dan tidak berkendak pada yang menjadikan. Dan tidak berkendak kepada zat. Hak ni, hak tidak ni, hak ni pergi kepada hukum bagi sifat yang mustahil. Tentu sungguh Allah berdiri sendiri. Tentu tak sama sekali Allah Ta'ala berdiri dengan yang lain. Sama ada berdiri dengan zat ataupun dengan yang menjadikan. Hak ni tentu sungguh ni. Hak ni hukum bagi sifat yang wajib pada akal. Tentu tak hukum sifat yang mustahil pada akal. Kita pegang hukum tu lah. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, itu wajib pada akal. Akal memutuskan Allah wajib berdiri dengan sendiri. Kita pun peganglah. Kita pegang di akidah. Tentu sungguh Allah berdiri dengan sendiri. Itu hak pegangan kita, pegang akan hukum. Bagi sifat yang wajib, dipanggil wujubul wajib. Dan hukum bagi sifat yang mustahil, istihalatul mustahil. Tentu sungguh berdirinya, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Dan tidak berkehendak. Tidak berkehendak pada yang menjadi. Dan tidak berkehendak kepada zat. Tidak berkehendak pada yang menjadi. Ini makna yang dikehendaki daripada qiyamu ta'ala binafsih. Tiada berkehendak pada yang menjadi. Itu memang pegangan kita dah. Sebab kita pegang Allah bersifat dengan sifat kidam. Bila Allah bersifat dengan sifat kidam, tidak ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Allah tidak berkehendak pada yang menjadi. Itu salah satu dua makna qiyamuhu binafsih yang terkadang kita tak pandai nak jawab. Tapi di akidah ada kedak. Allah tidak berkehendak pada yang menjadi. Macam mana pegang gitu? Dah Allah bersifat dengan sifat kidam. Ada Allah tidak ada permulaan. Macam mana Allah nak berkehendak pada yang menjadi? Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Antara dua makna. Adam tidak berkehendak kepada zat. Tidak berkehendak kepada zat. Kerana apa? Kerana Allah zat. Maka Allah tidak berkehendak kepada zat. Yang berkehendak pada zat ialah sifat. Allah bukan sifat. Allah zat yang wajib ada. Yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifatlah yang berkehendak kepada zat. Adapun Allah bukan sifat. Allah adalah zat. Bila Allah zat, tidak berkehendak kepada zat yang lain. Dan memang itu pegangan kita. Kita berpegang Allah Ta'ala zat Tuhan yang wajib ada. Zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan lah berdiri ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia apabila kepada sifat Allah, kita tak boleh nak katalah sifat Allah berkehendak kepada zat Allah, dipanggil jahat adab. Memang sifat berkehendak kepada zat. Sifat putih berkehendak kepada sesuatu, kertas ke, dinding ke. Memang sifat berkehendak kepada zat. Sifat manis berkehendak pada zat gula. Sifat masin berkehendak pada zat garam. Tapi kalau pergi pada sifat Allah Ta'ala, ia tidak akan sebut dengan berkehendak. Sebab berkehendak ni dipanggil jahat adab. Lepas tu, sifat Allah berdiri, berada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu berdiri di zat Allah, berdiri di zat Allah tu. Bila sebut berdiri zat Allah, sifat berdiri bila duduk. Kita gitulah, kalau berdiri lawan ni duduk. Berdiri itu makna ada di zat Allah. Tapi tak katalah pula sifat kudrah berkehendak pada zat Allah. Sifat iradah berkehendak pada zat Allah. Dia panggil apa? Jahat ada. Dia panggil jahat ada.
Jadi kita pergi pada sifat yang lain lah. Jadi sifat yang berkendak kepada zat umum. Kalau kepada sifat Allah, sifat berdiri ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah Ta'ala, zat Tuhan yang wajib ada. Kemudian sifat berdiri ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala zat tidak berkendak pada zat yang lain. Itu pegangan kita. Kita tidak berpegang kudrah lah Allah Ta'ala. Iradah lah Allah Ta'ala. Ilmu lah Allah Ta'ala. Ada pegang gitu? Tak ada. Lepas tu kudrah, iradah, ilmu, sifat yang ada di zat Allah. Kudrah, iradah, ilmu, sifat yang berdiri yang ada di zat Allah. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala zat yang ada sifat kudrah, yang ada sifat iradah. Zat Allah berkendak pada zat yang lain tidak berkendak. Sebab Allah bukan sifat, Allah zat. Situ je. Itu salah satu makna qiyamu ta'ala binafsi. Yang terkadang kita tak pandang nak jawab secara bertulis ataupun secara lisan. Tapi itulah pegangan kita. Sebab pegangan ni tak nanti boleh jawab. Cuma tak boleh jawab ni rusing lah. Takut tak boleh jawab serta tak ada orang pegangan. Hak makna tadi tu tidak pendak pada yang menjadi. Tu sah dah pegangan kita. Sebab kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kidam. Sebab tu setengah-setengah pandangan ulama qiyamu ta'ala binafsih ni dia tak bagi dua makna, dia bagi satu makna je. Tiada berkendak pada yang menjadi. Tu tak masuk tu. Waktu masuk di sifat yang kedua dah. Tapi dalam kitab ni didatangkan dua makna bagi qiyamuhu binafsih. Tapi makna hak tiada berkendak pada menjadi ni, tu jelas. Jelas. Sebab kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kidam, sedia, tiada permulaan bagi ada Allah, pastilah Allah Ta'ala tidak berkendak kepada yang menjadi. Yang berkendak menjadi, kita yang baharu. Kita yang baharu ni berkendak kepada Tuhan yang menjadikan akan kita. Itu makna pertama. Makna kedua ni lah sikit. Tiada berkendak kepada zat. Ni hak agak kena mikir sikit. Tapi itu pegangan. Adakah zat Allah berkendak pada zat yang lain? Pasti tidak. Sebab yang berkendak kepada zat adalah sifat. Allah bukan sifat. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan Allah lah yang berdiri, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita nak katalah sifat kesempurnaan Allah lah yang berkehendak pada zat Allah. Kita dah sebut berkehendak. Sebab itu sifat Allah. Jadi sifat Allah berkehendak. Berkehendak ni bukan Tuhan gitu. Jadi ni sifat Allah Ta'ala. Jadi sebut berkehendak tu dia panggil jahat adab. Dan tidak berkendak kepada zat. Mana ayat Al-Quran ni? Dalil qiyamuhu ta'ala binafsih ni. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi lah. Wa ilahukum ilahun wahid. Tu Al-Baqarah ayat yang keberapa? 166 ke berapa? Tu ayat lain. Wa ilahukum ilahun wahid, tu ayat lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat kursi. Kalau tidak, wa ilahukum tu kita ingat ayat kursi yang pertama dah tu. Itu ayat lain. Al-Baqarah 166 ke apa? Ada orang ingat? Dia ayat kursi itu hadis yang lain. Wa ilahukum hadis yang lain. Syahidallah hadis yang lain. Amanar Rasul. Itu terkadang kitab tidak didatangkan. Tapi dalam kitab I'anah didatangkan Amanar Rasul. Dia didatangkan itu hadis yang lain pula. Bacaan Amanar Rasul 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah. Jadi wa ilahukum Al-Baqarah. Ayat kursi Al-Baqarah.
Amanar Rasul Al-Baqarah, 2 ayat yang terakhir. Amanar Rasul dengan la yukallifallahu nafsan, itu ayat terakhir. Syahidallah itu ayat surah Al-Imran, ayat yang ke berapa? 7, 8 gitu nah. Surah Al-Imran tu. Kemudian inna dina indallahil Islam. Oh, dia disenggam 3 ayat pula. Dia ni dah dah. Inna dina indallahil Islam qulillahumma malikal mulk. Tu dia pisah 2 ayat 3 ayat. Kita pakai sambung sekali tu bacaan kita. Macam kita baca wa ilahukum dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lah. Kita baca sekaligus je, dulu kita ingat ayat sama je. Ulama yang susun hadis yang berbeza. Tapi ulama susun lah. Ambil ikut susunan Al-Quran. Dia ambil Fatihah dulu. Lepas tu surah yang pertama. Ambil Al-Baqarah. Lepas tu ambil Al-Imran. Syahidallah dengan kulillahumma malikal mulk. Itu cara ulama susun. Jadi kursinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah 255. Artinya. Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan ianya Allah Ta'ala jua. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Melainkan Allah Ta'ala jua. Betul setakat tu. Al-Hayyu, Tuhan yang hidup. Sifat bagi Allahu. Al-Qayyum, lagi yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Ada jemuh gitu. Allahu la ilaha illa huwa. Betul situ. Ialah artinya Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan yang lain melainkan ianya jua. Allah Ta'ala jua. Al-Hayyu, Tuhan yang hidup. Itu sifat bagi Allahu. Sebab tu lah istighfar tu. Astaghfirullahal azim. Al-hayya al-qayyuma. Jadi gitu pula. Sebab al-hayya sifat kepada astaghfirullah. Jadi maf'ulun bih. Allahu di sini jadi mubtada. Allahu al-hayyu jadi sifat na'at yang sifat ataupun na'at bagi Allahu. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha wal hayya. Al-hayya sifat bagi Allah. Kalau al-hayyu jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Tu boleh belakalah. Boleh baca belaka. Jadi al-hayyu Tuhan yang hidup. Lagi al-qayyum yang bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Temu kepada Al-Qayyum yang bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Itu hak dalil naqli. Dan makna. Baru nak pergi kepada makna yang dikenakan. Daripada qiyamuhu ta'ala binafsi. Dan makna berdiri Allah Ta'ala itu ialah ada Allah Ta'ala itu tidak berkendak kepada menjadi akan dia dan tidak berkendak kepada suatu zat yang hendak ada ia Allah di zat itu. Itu makna dia. Makna yang dikendaki. Jadi satunya terjemahan. Satunya makna bagi yang dikendaki. Contohlah kaunuhu qadiran. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Terjemahan. Apa makna maksud? Makna maksud dia kalau jalanan Imam Sy'ari ada sifat kudrah di zat Allah.
Jalanan Imam Maturidi, satu sifat yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang seolah-olahnya yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu jalanan sifat 20. Bunyi macam payah. Bunyi macam payah lah. Sebab tu orang sekarang dia mengajar sifat 20. Jalanan Imam Maturidi, dia datangkan makna kaunuhu qadiran, jalanan sifat 13. Apa dia kaunuhu qadiran? Keadaan Allah yang kuasa dengan makna ada kudrah di zat Allah. Itu jalanan sifat 13. Jadi ada kudrah zat Allah ni, makna dia sama dengan sifat kudrah. Kudrah sifat yang qadimah, yang ada di zat Allah Ta'ala. Kaunu qadiran, ada kudrah di zat Allah. Jadi dua tu makna lain tapi dekat tak? Dekat je. Jadi tak payah bilang syukur lah. Pakai kudrah sudahlah. Tak payahlah kaunu qadiran atas jalan tafsil. Tapi kaunu qadiran sifat kesempurnaan bagi Allah. Wajib berpegang kaunu qadiran. Tapi bukan atas jalan tafsir, sifat 13 atas jalan ijma' cukup. Sebab makna sama. Kudrah sifat yang sedia kala yang di zat Allah. Kaunu qadiran, ada kudrah di zat Allah. Apa beza? Makna? Lebih kurang je. Tak apalah. Ambil satu sudah. Ambil sifat kudrah je atas jalan tafsir. Kaunu qadiran atas jalan ijma'. Sudahlah sifat kesempurnaan bagi Allah. Jalanan Imam Maturidi lain. Kaunu qadiran, keadaan Allah yang berkuasa dengan makna satu sifat yang menengahi antara ada dan tiada, yang melazimi bagi sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Hati ada 20 hak makna tu yang kita payah nak reti ya. Mana tu payah nak reti hak sifat 20. Hak mudahnya akhirnya ngajar sifat 20. Hura kaunuhu qadiran atas jalanan sifat 13. Dah salah ke? Salah ikut sifat 20. Betul ikut jalanan sifat 13. Yang kamu ngajar sifat 20. Jadi salah lah letak mana gitu. Apa dia kaunu qadiran? Ada kudrah di zat Allah. Tak kena gitu. Itu sifat 13 bukan sifat 20. Kamu ngajar sifat 20. Hak makna tu hak jadi masalah. Macam sinilah. Apa makna qiyamuhu ta'ala bin nafsi? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu terjemahan. Itu terjemahan. Makna dua makna. Dua makna. Jadi makna yang pertama tu mudah sikit. Makna yang kedua tu yang nak kena mikir. Makna yang pertama, dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu ialah ada Allah tidak berkehendak pada yang menjadikan dia. Sebab Allah bersifat dengan sifat kidam. Maka tidak berkehendak kepada yang menjadikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini makna yang kedua. Dua makna dia ada. Dalam kitab kita. Semua kitab tak, satu makna je. Tiada berkehendak yang menjadikan, dia tak ambil. Sebab tu sudah masuk pada sifat kidam. Tapi kitab biasa ambil dua makna lah. Dan tidak berkehendak pada suatu zat yang hendak ada ya Allah di zat itu. Dalam matan Ummil Barahin, la yaftakiru ila mahallin au ila mukhassisin. Sebab dalam kitab Al-Misbahul Munir ni dia terbalik. Nak banding dengan kitab Faridatul Faraid. Kita biasa belajar qiyamuhu binafsi, tidak berkehendak pada zat dan tidak berkehendak pada yang menjadi. Dalam kitab Al-Misbahul Munir ni tidak berkehendak pada yang menjadi dan tidak berkehendak pada zat. Dia tukar. Jadi lari daripada hak matan Ummil Barahin. Matan Ummil Barahin, qiyamuhu ta'ala binafsi la yaftakiru ila mahallin au ila mukhassisin. Mahallin ay ila zatin yakumu biha au ila mukhassisin ay mujidin yang menjadi akan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam matan Ummil Barahin. Tiada berkehendak pada zat, makna yang pertama. Dan tiada berkehendak menjadi, itu makna yang kedua. Ay la yaftakiru ila mahallin
wala ila mukhassisin. Mahallin ay zatin yaqumu biha, mukhassisin ay ila mujidin yang menjadi akan Allah. Itu hak mata Ibrahim. Tiada berkehendak Allah Ta'ala kepada zat dan tiada berkehendak Allah Ta'ala kepada menjadi akan dia. Dan kita Al-Misbahul Munir ni dia ditukarlah. Jadi yang pertama, ada Allah Ta'ala itu tidak pada menjadi akan dia akan Allah dan tidak berkehendak pada suatu zat yang hendak ada ya Allah di zat itu. Jadi tukar. Tapi makna tidak berkehendak pada menjadi itu jelas. Sebab Allah bersifat dengan sifat kidam sedia, maka Allah tidak berkehendak kepada yang menjadikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berkehendak kepada zat. Sebab Allah Ta'ala zat, maka tidak berkehendak pada zat yang lain. Kita balik pada zat kita. Ni, zat kita ni berkehendak tak pada zat yang lain? Tak berkehendak juga. Berkehendak pada zat apa? Apa? Zat kita ni berkehendak pada zat apa? Tak berkehendak juga. Kalau sifat berkehendak. Sifat kudrah. Berkehendak kepada tubuh kita. Sifat basar berkehendak kepada biji mata. Biji mata tu zat. Sifat sama berkehendak pada gegendang telinga. Gegendang telinga tu zat. Sifat kalam berkehendak pada lidah. Daging lidah tu zat. Allah pun letak sifat kalam di zat lidah. Jadi sifat kalam kita berkehendak pada zat lidah. Adapun zat kita ni tubuh kita ni berkehendak pada apa? Berkehendak pada zat yang lain. Berkehendak kepada Allah Ta'ala yang menjadikan kita sebab zat kita baharu. Ini zat kita ni berkehendak kepada zat yang lain. Tidak, samalah. Tapi oleh kerana zat kita ni berbentuk, berkehendak kepada ruang kosong. Itu je lah. Berkehendak kepada bumi. Itu tarikan graviti. Cuba naik ke atas. Tak berkehendak dah kepada buminya. Mana apa? Hanya berkehendak kepada ruang kosong sebab zat kita ni berbentuk. Mana zat kita pun tidak berkehendak pada zat yang lain. Adapun sifat, berkehendak. Sifat, kalau kata kita ni putih ke hitam ke, berkehendak pada zat apa? Kulit lah. Sebab warna tu sifat. Berkehendak kepada zat. Yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Dia zat ni maqama binafsih. Barang yang berdiri sendiri itu dipanggil zat. Sifat maqama bi ghairi. Barang yang berdiri di yang lain. Itu sifat. Tadilah sifat manis berdiri ada di zat gula. Sifat masing ada di zat garam. Maqama bi ghairi sifat. Barang yang berdiri di yang lain. Zat maqama binafsih. Ini bicara zat. Tapi ini bukan bicara zat vitamin. Orang duk bahas dalam FB tu pelik. Dia duk bahas berkaitan dengan zat Allah Ta'ala. Lepas tu dia komen zat apa ni falsafah ni. Zat tu zat besi dia kata. Oh zat besi tu vitamin. Waktu zat tu dah lain tu. Ni zat ni. Zat Allah, zat yang qadim. Zat makhluk, zat yang baharu. Zat lah ni. Tubuh kita ni zat. Zat yang baharu. Zat Allah, zat yang qadim. Jadi balik pada zat yang baharu pun sama. Tidak berkehendak pada zat yang lain. Jadi zat Allah tidak berkehendak pada zat yang lain. Sebab Allah bukan sifat. Allah zat. Yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ada satu mazhab Kristian. Ini dia ada mazhab Kristian ni. Dia berakidah dianya Allah Ta'ala ni bukan zat. Allah Ta'ala ni sifat ketuhanan. Jadi Allah Ta'ala sifat ketuhanan ni dia berada di zat Nabi Isa AS. Nabi Isa bukan Tuhan. Allah yang Tuhan tapi Allah sifat. Sifat ketuhanan dia kena ada di zat. Maka duduk di zat Nabi Isa AS. Persoalannya Nabi Isa AS baru. Sebelum ada zat Nabi Isa, Tuhan sebagai sifat duduk mana?
Ada mazhab firqah Kristian. Dah kafir kedok. Kristian tu kafir belaka. Nak tanyalah kafir kedok. Dia puas kafir belaka. Tapi dia fahaman gitu. Dia kata tak ada. Mereka tidak berpegang Nabi Isa Tuhan. Nabi Isa Rasul bukan Tuhan. Tapi Allah Ta'ala ni sifat ketuhanan. Bukan zat. Maka berkendak kepada zat. Jadi sifat ketuhanan. Allah sebagai sifat ni berkendak kepada zat. Tumpang duduk di zat Nabi Isa AS. Ni puak kafir. Puak Kristian. Ada. Allah Ta'ala bukan sifat. Allah Ta'ala zat. Diri Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila Allah Ta'ala zat, tidak berkendak kepada zat yang lain. Situ je lah. Itu makna yang kedua. Makna pertama mudah. Kalau begitu, makna qiyamu ta'lam nafsih ni, dua makna tadi. Kalau begitu, bolehlah kita terjemuh pada cakapan Melayu. Cakapan Melayu, cakap. Pada bahasa Melayu itu, pada cakapan Melayu dengan kata. Kan? Kata ginilah. Buat gekah dia kata. Kalau begitu, apa begitu ni? Makna berdiri Allah dengan sendiri. Ada Allah tidak berkendak yang menjadi akan dia. Dan tidak berkendak pada suatu zat yang hendak ada ia, ya Allah, di zat itu. Kalau begitulah, bolehlah kita terjemuh qiyamu nafsih ni pada cakapan Melayu dengan kata. Dengan kata tu, buat pembuka kata, penutup kata. Kata mana? Qiyamu nafsih ni, ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Atau ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri. Ni lagi pening kita tengok. Lagi payah kita. Dia nak pergi cakap Melayu lah. Mana cakap mudah kat kampung. Payah sangat gini lah. Dah makna berdiri dengan sendiri. Tidak berkendak kepada menjadikan. Tidak berkendak kepada zat. Gini lah. Apa makna berdiri dengan sendiri? Kata gini pun boleh. Ada Allah sendiri-sendiri. Atau ada Allah Ta'ala, itu cara-cara diri. Faham kita orang Melayu? Tak faham pula. Ada Allah sendiri-sendiri. Ada Allah cara-cara diri. Mana apa? Ni nak mudah dia kata. Jadi, boleh-boleh lah nak jemuh gitu. Boleh lah. Tapi kita tak boleh. Takut jadi tak faham pula. Apa dia makna qiyamu nafsi? Makna dia. Ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Kena orang-orang respon. Hangguk ke hiling? Ke menung? Ke balik? Balik terus lah. Apa ada Allah sendiri-sendiri? Atau ada Allah cara-cara diri? Dan makna cara-cara diri itu, pada bahasa Melayu, tidak berkendak dan tidak berhajat. Cara-cara diri. Allah ada cara-cara diri lah. Kenapa tak berkendak pada yang lain? Bila kita pun ada cakap gitu dah. Dia hidup sendiri-sendiri dah. Dia hidup cara diri dia dah. Apa mana? Hidup sendiri-sendiri. Dia tak berhajat pada mak ayah dah. Dia boleh bawa diri dah. Boleh tu? Kalau kita kata berdikari tu nah. Kalau kita kata berdiri atas kaki sendiri. Bukan tu. Macam mana anak? Anak sudah berdiri atas kaki sendiri. Sebelum tu, dia berdiri atas kaki ayah dia. Dah. Sekarang ni, anak tu sudah berdiri atas kaki sendiri. Baru berdiri atas kaki sendiri. Sebelum tu, berdiri atas kaki ayah. Ayah berjalan, dia tupang. Gitu. Berdiri atas kaki sini mana apa? Tak berkendak pada mak ayah dah. Dia hidup cara diri dia dah. Dia hidup sendiri-sendiri dah. Tidak berkendak, tidak berhajat. Boleh? Bahasa Melayu. Cakapan kita tu. Atau keluar berdikari tu. Keluar berdikari gitulah. Berdiri atas kaki sendiri. Lain kali. Susahnya duduk berharap kat orang ni. Berdiri atas kaki sendirilah. Bukan kata selama ni berdiri atas kaki orang. Bukan maknanya lah kita tak sedut hajat ke orang lah. Susah.
Kita hajak orang tak hajak orang ni susah jadinya. Biar kok kita ni hidup sendiri-sendiri. Hidup cara-cara diri. Hidup berdiri atas kaki sendiri. Tak berhajat kepada orang. Nak numpang orang itu payah. Susah senang pun hidup atas kaki sendiri. Kenapa? Tidak berhajat, tidak berkehendak. Jadi Allah tidak berkehendak pada yang menjadi, tidak berkehendak pada zat ni. Allah ada sendiri-sendiri. Allah ada cara diri. Kita ikut kitab Al-Misbahul Munir ni, kita bolehlah pakai makna ni. Tapi kalau kita nak pergi cerita tu, tengok keadaan lah pulaknya. Tidak. Tengok keadaan nak letak makna tu. Akhirnya berhenti setakat berdiri dengan sendiri. Apa makna? Tak boleh nak jawab. Ini dua makna ni, boleh jawab ke tak? Cara bertulis, cara lisan boleh jawab ke tak? Tak boleh jawab. Sifat 13 ni paling kurang Memang saya mengajar dari mula-mula pun dua tu lah. Qiyamu binafsih dengan kaunuhu. Inilah. Tapi kaunuhu tak apalah. Ambil sifat 13. Qiyamu binafsih ni. Ni sifat 13 dah ni. Qiyamu binafsih ni. Dalam tu dah. Dalam tu dah. Dalam sifat 13. Dua makna. Makna pertama, tidak berkehendak pada yang menjadi. Itu pasti. Sebab kita berpegang Allah bersifat dengan sifat qidam. Tidak berkehendak pada zat tu. Nak kena mikir sikit. Kenapa tidak berkehendak pada zat? Sebab Allah zat. Allah bukan sifat. Yang berkehendak pada zat adalah sifat. Allah bukan sifat. Hak ni nak kena faham molek ni. Sebab nanti pergi pada dalil tu, Allah zat bukan sifat ni kena faham molek. Nak pergi pada dalil akal, tidak payah bagi nak pergi pada dalil akal. Dalil Quran mudah lah. Tak pergi dalil akal, ayat Quran. Ayat kursi ya. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis. Tapi bawah tu dia datangkan dalil akal. Dalil akal tu. Kita kena faham molek makna Allah Ta'ala ni zat bukan sifat, maka tidak berkehendak kepada zat yang lain. Sifat barulah berkehendak pada zat. Allah bukan sifat. Ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri, atau ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri, dengan makna tidak berkehendak pada yang menjadi akan dia, dan tidak berkehendak kepada zat. Dan makna cara-cara diri pada bahasa Melayu itu tidak berkehendak dan tidak berhajat. Itulah tidak berkehendak yang dinamakan dia sifat qiyamuhu binafsi. Bukanlah dikehendaki dengan berdiri dengan sendiri itu, mula-mula duduk kemudian berdiri. Maka iaitu mula-mula duduk kemudian berdiri mustahil atas Allah Ta'ala. Sebab apa? Bercanggah dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ialah qiyamu binafsi, berdiri dengan sendiri. Dengar mula-mula, Allah berdiri, bangun tak payah rakat. Tak, berdiri dengan sendiri kan? Macam mana tu? Berdiri dah tu, tak ada orang tolong. Dia boleh berdiri sendiri dah. Gagah dah dianya. Pegang tepi dinding, dia boleh berdiri sendiri dah. Mana apa tu? Dia tak payah rakat dah. Sebab dia ada tenaga dah sikit. Dia berdiri sendiri. Hak sifat qiyamul dalam nafsi ni bukanlah makna dia mula-mula duduk kemudian berdiri, maka itu mustahil atas Allah Ta'ala. Takut pergi faham berdiri sendiri ni, duduk asalnya kemudian berdiri, tak payah orang tolong. Itu mustahil atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kita tengok dalil ni. Dalil akal ni kena tu sikit. Dalil makna yang pertama dah. Dalil makna yang kedua. Dan dalil akli atas ada Allah Ta'ala cara-cara diri itu. Tak ada dah. Tak ada dah. Berdiri sendiri maknanya tiada berkehendak kepada yang menjadi akan dia, dan tiada berkehendak kepada zat ni tak dah. Tu pergi kepada dan dalil ada Allah Ta'ala cara-cara diri itu. Tidak berkehendak dah tu. Tidak berkehendak kepada yang menjadi
tidak berkendak pada zat, ialah kita fikir. Ini dalil akli. Jikalau Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri, sebaliknya Allah Ta'ala berkendak, bahkan berkendak menjadi akan dia. Kalau Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri, bahkan berkendak menjadi akan dia, nescaya adalah ia Allah Ta'ala baru. Maka iaitu itu baru mustahil, kerana telah tetap sedia kidamnya, kidam Allah Ta'ala kejap dah. Dengan dalil yang nyata di sana pada bicara sifat sedia, sifat kidam. Itu. Kalau hak dalil, makna yang pertama. Apa dalil Allah tidak berkendak pada yang menjadi? Kalau berkendak menjadi, baru Allah Ta'alanya. Pada baru Allah Ta'ala bercanggah dah lah dengan bicara sifat kidam. Dengan dalil sifat kidam dahulu panjang dah. Tu. Dalil kiamat al-masih, makna yang pertama tu mudah. Makna yang kedua ni, nak kena tengok sikit. Makna yang kedua ni kena tengok sikit. Yang pertama mudah. Yang pertama, Allah tidak berkendak pada yang menjadi akan dia. Dalilnya, kalau berkendak pada yang menjadi akan dia, jadi Allah baru lah. Maka baru, kejap dah kita dahulukan Allah bersifat-sifat kidam, setengah dalil dia kan. Atau kejap situ. Hak mana yang kedua ni? Atau berkendak pada suatu zat. Atau berkendak pada suatu zat ni, atau pada berkendak pada yang menjadi akan dia. Jikalau Allah tidak ada cara-cara diri, bukan berkendak kepada suatu zat yang hendak ada ya Allah di zat itu, maka dinama akan dia, akan Allah ni sifat lalulah. Sifat. Kalau berkendak pada zat, maka namanya sifat. Yakni Allah itu kena kepada sifat. Bukan zat. Ini mustahil ni. Dan jikalau Allah Ta'ala itu sifat, mustahil ni, maka tentu tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Seperti kudrah, iradah, yang lagi akan datang sebutnya, dan tidak bersifat pula dengan sifat maknawiyah. Kerana kaedah yang tetap, kaedah yang kejap, yang pasti, bahawasanya sifat tidak boleh menumpang, tidak boleh ada pada sifat yang lain. Sifat kena ada pada zat. Sifat tak boleh ada di sifat yang lain. Ini kaedah qat'iyah ni, putus ni. Sifat tak boleh ada di tak boleh ada di satu sifat yang lain. Kalau Allah sifat, maka di Allah sebagai sifat tak ada sifat kudrah. Kalau tak ada sifat kudrah, tak ada langit bumi lah jadinya. Sebab sifat tidak bersifat dengan sifat yang lain. Putih bersifat dengan hitam? Tidak. Putih bersifat dengan kuning? Tidak. Manis bersifat dengan masing? Tidak. Ada. Dia sifat tidak bersifat dengan sifat yang lain. Tapi kena faham pula sini. Kenapa tidak bersifat dengan sifat makni je? Kudrah iradah sampai ke kalam. Dia sifat tidak bersifat dengan sifat yang lain ni, sama-sama sifat wujudi. Jadi kalau Allah berkendak pada zat, berarti Allah sifat. Bila Allah sifat, maka Allah ni wujud, ada. Maka Allah sebagai sifat yang wujudi. Kudrah, sifat yang ada. Iradah, sifat yang ada. Maka sama-sama sifat yang ada, tidak akan bersifat dengan satu sifat yang lain. Contoh, adakah kudrah bersifat dengan sifat iradah? Tidak. Adakah iradah bersifat dengan sifat ilmu? Tidak. Adakah ilmu bersifat dengan sifat hayah? Tidak. Tapi kudrah bersifat dengan sifat wujud? Kudrah bersifat dengan sifat wujud. Kudrah bersifat dengan sifat kidam? Kudrah memanglah sedia kala. Kudrah bersifat dengan sifat baqa? Memang. Kudrah bersifat dengan sifat mukhalafah? Memang. Sebab kudrah Allah tak sama dengan kudrah makhluk. Kudrah Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Ya, sebab sifat kudrah Allah satu, bukan berbilang. Tu sifat bersifat dengan sifat yang lain. Wujud kena baqa bukan sifat yang wujudi. Faham tak ni? Sifat wujudi, hak tak wujudi satu hal pula situnya. Dah, kita baliklah. Kita bicara sama-sama sifat. Kudrah tidak bersifat dengan sifat iradah.
Tapi kudrah bersifat sifat wujud. Memang ada kudrah. Kudrah memang bersifat sifat kidam. Memang kudrah Allah sedia kala. Kudrah memang bersifat sifat baqa. Kudrah Allah kekal selama-lamanya. Faham tak? Yang kata sifat tidak bersifat sifat yang lain, sama-sama sifat wujudi. Kalau Allah sebagai sifat, maka tidak bersifat dengan sifat kudrah. Tidak bersifat dengan sifat iradah. Dia tak kata tidak bersifat dengan sifat wujud kidam baqa. Sebab sifat tidak bersifat dengan sifat yang lain. Sifat tidak menumpang di sifat yang lain. Itu kaedah qat'iyah, kaedah yang putus. Tapi sama-sama sifat yang wujudi. Macam kita kata putih ada. Putih bersifat dengan baru. Putih bersifat dengan lama. Baru lama bukan sifat wujudi. Tengok putih kilap molek. Warna putih ni bersifat dengan baru. Warna putih tak apa nak putih molek dah. Putih ni bersifat dengan lama. Boleh tu. Sifat putih bersifat dengan sifat baru. Sifat putih bersifat dengan sifat lama. Sebab sifat yang adanya putih je. Baru lama bukan sifat yang ada. Boleh kan? Itu kata dalil akal bagi makna qiyamun nafsi yang kedua ni, dia tu sikit lah. Jadi kalau Allah berkendak kepada zat, maka Allah sifat. Bila Allah sifat, tak ada sifat kudrah iradah di Allah sebagai sifat. Bila tak ada sifat kudrah iradah, tak ada alam ini, tak ada makhluk ini. Makhluk ni ada. Bila makhluk ni ada, Allah bersifat sifat kudrah. Bila Allah bersifat sifat kudrah, pastilah Allah zat, bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkendak kepada zat yang lain. Mana? Kita guru kita ni berapa uti dah kitab sifat 20 ni. Sekali daurah, khatam kitab. Sekali daurah, khatam kitab. Menambung dah kitab rumah dah. Kitab nipis-nipis dah. Kan daurah-daurah ada semua. Muka tula je. Tak habis-habis. Sifat 20 muka tula je. Hak muka tula tu lah. Kalau muka baru, tak ada berapa hari, tak ada lah. Yelah, payahlah. Tambahan pula daurah ni dibaca laju. Maka jika tidak bersifat dengan sifat makni dan maknawiyah, tak ada sifat kudrah, iradah ilmu, nescaya tidak menjadi ia Allah sebagai sifat tadi akan makhluk ini. Dan makhluk ini pun tidak ada. Tak ada lah. Sebab makhluk ni barang kena jadi. Maka batil, palsulah makhluk ni tak ada. Kerana makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata kita. Dengan musyahadah ni, mata lendeh. Maknanya kalau kata makhluk tak ada. Tak betul lah makhluk ada. Bila makhluk ada, dalil Allah bersifat-sifat kudrah. Bila Allah bersifat-sifat kudrah, berarti Allah zat, Allah bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkendak pada zat yang lain. Kalau begitu, Tuhan tetap bersifat dengan sifat-sifat ma'ani dan Tuhan bersifat-sifat ma'ani dan maknawiyah. Kerana Tuhan kita itu zat, bukannya sifat. Bila Allah Ta'ala itu zat, maka berdiri sendiri dengan tidak berkendak kepada zat yang lain. Maka tetaplah zat Allah itu ada cara-cara diri, tidak berkendak pada yang menjadi akan dia akan Allah, dan tidak berkendak kepada zat, kerana Allah Ta'ala bukan sifat. Itulah zat Allah zat Tuhan itu ada cara-cara diri, pengakuan yang betul, yang sama dengan pengakuan Allah Ta'ala, seperti firmannya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Fatir ayat yang ke-15. Artinya, wahai manusia, kamu sekalian yang berkehendak kepada Allah, tak lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lah
yang fakir kepada Allah, yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang kafir yang tak mengaku Allah sebagai Tuhan pun tak lepas juga. Walaupun dia tak mengaku Allah sebagai Tuhan pun. Dan Allah Ta'ala itu ialah yang kaya, Al-Ghani, yang lepas daripada segala-gala, lagi terpuji. Dikenaki kaya itu yang lepas, yang tidak berkendak kepada apa-apa pun, tidak berkendak pada yang menjadi akan dia, dan tidak berkendak kepada zat. Itu Ghani, yang kaya. Ini kaya yang sungguh-sungguh. Ini kaya mutlak. Adapun kita ni, kita kaya juga, kaya dengan barang, kaya dengan benda. Bila kita kaya dengan barang, bila kita kaya dengan benda, oh lah, kita berhajat dah lah. Tak ada je benda, miskinlah kitanya. Kemudian ada benda je, kita kena uruh pulaknya. Kena uruh dah lah. Dah banyak benda sangat, kena uruh. Mana apa? Terkaya. Terkaya apa? Berhajat kepada benda dan kena jaga benda pula. Mana? Itu kita dipanggil kaya dengan sesuatu. Sebab itulah kalau kita kata Allah Maha Kaya, kaya Allah ni, langit bumi ni hak dia belaka. Itu kaya dengan. Jadi kalau Allah kaya dengan sesuatu, kaya Allah kerana langit bumi milik Allah, lepas tu langit bumi hancur, miskin Allah. Dan Allah Maha Kaya. Apa Maha Kaya? Barang milik Allah belaka. Langit milik Allah, bumi milik Allah, manusia milik Allah. Lepas tu langit bumi dihancurkan, manusia dihancurkan, tak ada dah. Milik Allah. Lepas tu hilang kaya. Allah Maha Kaya ni mana apa? Allah tidak berhajat, tidak berkendak kepada sesuatu. Itu Allah Maha Kaya. Al-istighna dipanggil. Sebaliknya kita iftikar, berkendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu bila sebut sifat istighna dan iftikar, dalilnya ayat ni. Kalau dalam kitab sebut ambil mana istighna iftikar. Inilah ayat surah Fatir ayat yang ke-15. Ni ayat ni. Jadi kita biasa mengaji istighna dan iftikar, ya, biar ingatlah ayat ni. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Itu dalil istighna dan iftikar. Ada ni. Istighna Allah, terkaya Allah dari segala-gala. Allah lepas, tidak berkendak kepada apa-apa perkara. Di sini, maksud bahawa istighna adalah qiyamuhu ta'ala binafsi. Maksud bahawa istighna. Apa makna istighna? Allah Ta'ala Maha Kaya. Tidak berkendak pada menjadi akan dia. Kerana Allah bersifat-sifat qidam. Dan tidak berkendak kepada zat. Sebab Allah zat, Allah bukan sifat. Itu makna Allah Maha Kaya. Lepas daripada segala-gala perkara. Maka nyatalah daripada ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Jadi ayat Quran jadi dua lah di sininya. Dalil nakli, Allah Ta'ala bersifat dengan qiyam binafsi. Ayat yang belah atas tu, permulaan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan juga surah Fatih yang ke-15. Ini dalil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsi. Wallahu a'lam. Huraian sifat yang ke-6, wahdaniyah. Artinya arti wahdaniyah, keesaan. Satu pada zat, dua makna. Satu pada sifat, keluar dua makna. Satu pada perbuatan, keluar dua makna. InsyaAllah nanti fokus kepada satu pada perbuatan. Kemudian jangan lupa dahulu mukhalafah pada perbuatan. Dua ni. Nak kena ambil ulang-ulang.
wahdaniyah pada perbuatan dengan mukhalafatuhu ta'ala hadis pada perbuatan. Dia sama-sama tu pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Mukhalafah pada zat, sifat, perbuatan. Wahdaniyah pada zat, sifat, perbuatan. Pada zat, pada sifat, tak panjang bicara mana. Mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Cuma mukhalafah pada zat tu pergi kepada bicara ayat-ayat mutasyabihah lah. Tapi nak tekan laginya wahdaniyah pada perbuatan dan juga mukhalafah pada perbuatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.